تكون من المنذرين بلسان عربي مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung ayat yang keempat dan yang kelima Suratul Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sadaqallahul azim. Ayat yang keempat. Dalam pada itu, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur atau menderhaka beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Muslimin dan muslimat, bulan yang telah lalu kita telah membahaskan ayat yang ketiga, bagaimana Allah mengurniakan akal kepada manusia dan bagaimana Allah mengajar manusia akan jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan yang tidak betul. Ada akal fikir. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah letakkan dah sabil, jalan. Hadainahu sabil. Manusia diberi pilihan. Dan sabil dalam Al-Quran
Dia tidak sama dengan sirat. Bila sebut sirat, samalah sekali makna dengan sabil, jalan. Sirat pun jalan, sabil pun jalan. Tetapi bila sebut sirat, ia merujuk kepada satu perkara sahaja, iaitulah sirat merujuk kepada jalan yang lurus. Digunakan sirat, siratil mustaqim, atau dalam Quran siratil ladzi alhamid. Banyak ayat bila sebut sirat, ia menunjukkan jalan baik. Tetapi bila sebut sabil, baik atau jahat. Sebab itu dalam Quran ada sabilillah. Dalam Quran juga ada sabilit taghut. Sabil juga, tapi taghut. Sirat dia tak ada, siratit taghut mana ada. Sirat terus kepada jalan lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Satu lagi contoh, 153 Al-An'am. Allah kata inilah dia sirati, jalanku, mustaqiman, lurus. Fattabi'uh, ikutlah. Maka sirat berbeza dengan sabil. Sabil boleh jadi jalan tu elok, boleh jadi tak elok. Tapi sirat tetap elok. Tu beza dia. Maka Allah bagi akal. Di sana ada sabilillah, di sana ada sabilit taghut. Ada jalan Allah, ada jalan taghut, melampaui batas. Kamu aku cipta sebagai manusia. Kamu so special banding dengan haiwan, banding dengan binatang, banding dengan malaikah. Lebih tinggi kita daripada malaikah di sudut memikul amanah. Besarnya kita. Tetapi bila kita silap pilih, akal yang digunakan dihalaukan kepada sabilit taghut, maka inilah habuan dia. Allah sediakan, inna a'tadna lil kafirin. Allah sediakan, kami sediakan lil kafirin. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini disebut dengan kufur dan penderhaka. Jangan duk ingat lil kafirin ni kafir aja, hak tak mengucap aja. Jangan. Bila sebut kafirin, itu juga makna dia kafir, tapi makna lain seperti kufur dan menderhaka. Allahu Akbar. Dia tak kira dia penyakit, dia timpa siapa saja, kufur dan durhaka. Silap-silap orang kafir lebih faham daripada orang Islam sendiri. Silap hari bulan, walaupun mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah, tetapi pergantungan mereka kepada Rabb, kepada Tuhan adalah sesuatu yang kadang-kadang memalukan kita. Contoh, sebelum kita tengok ayat, satu contoh saya nak bawa. Berlaku tahun 1940. Kisah benar.
Berlaku tahun 1940 ketika negara nama dia Jerman melebarkan sayap kekuasaannya di dalam Perang Dunia yang kedua. Nazi di bawah Adolf Hitler telah mengimpikan satu gagasan untuk menguasai bumi Eropah. Nak cerita Tuhan sikit. Negara pertama yang diganyang oleh Jerman ialah jiran sebelahnya, Poland. Pertama sekali dia belasah ialah Poland. 2 minggu Warsaw, ibu negara Poland, Warsaw jatuh ke tangan Hitler. Habis Poland, dia melihat Austria. Austria pun hancur habis. Setelah dia lanyak Austria, dia pergi sebelah Austria, Czechoslovakia. 3 negara dia tawan peringkat awal. Kemudian Hitler telah mengadakan rundingan dengan 2 buah negara lagi yang mempunyai cita-cita yang besar. Pertama ialah Itali di bawah pimpinan Benito Mussolini yang parti dia berpahaman fasism. Bagaimana Mussolini berhajat dan bercita-cita menguasai utara Afrika. Dan mereka berpakat pula dengan sebuah negara, iaitulah Jepun. Dan Jepun pula berhasrat melebarkan sayapnya, termasuklah Korea, China dan tanah Melayu, Filipina, juga termasuk Hong Kong pada waktu itu. Semuanya ini di bawah Jepun. 3 pemimpin bertemu dan bersetuju untuk melebarkan pengaruh masing-masing. Apa jadi? Ketika mana Hitler berazam pula untuk lanyak Britain, negara Britain yang dipimpin oleh Winston Churchill pada waktu itu sebagai Perdana Menteri, maka berlakulah serangan udara yang besar yang dikirim oleh Adolf Hitler, tentera Jerman dengan jet-jet pejuangnya. Dan Churchill mengisytiharkan bahawa Britain tidak boleh berdiam diri dan Britain mesti lawan di udara dengan jet-jet pejuang mereka. Tuan-tuan muslimat, salah seorang juru terbang Britain, ni saya nak sebut bak Tuhan, nama dia Geoffrey William. Tak ada lah di Sungai Limau, jangan duk cari. Ni tahun 40. Geoffrey William, salah seorang pilot di dalam jet fighter ini, ketika dia terbang di udara bersama dengan ratusan jet-jet pejuang Britain untuk bertempur di udara menghadapi jet-jet pejuang Jerman, para sejarawan telah menukilkan ucapan Geoffrey William ketika dia terbang di udara. Dia telah berkata, "Wahai Tuhan, lindungilah kami." Dan dia kata lagi, ini paling mahal. Dia kata, "Wahai Tuhan, sekiranya aku melupakan Engkau, janganlah Engkau melupakan aku." Itu dia ucapan kafir. Dia kata, kalau dalam perang ni aku terlupa padamu, wahai Tuhan, janganlah Engkau melupakan aku. Kata pilot Geoffrey William, seorang kafir
yang tidak pernah solat, yang tidak pernah sembahyang, tetapi percaya Allah sebagai suatu kuasa yang akan melindungi dia. Kita kadang-kadang ditimpa musibah, menghadapi masalah, jumpa orang-orang yang tak sepatut kita jumpa, bukan mengadu pada Allah dalam tahajud, tetapi mengadu kepada nang botinang koi boti koi mampu kan. Penghabisnya jawab dia dengan pulut kuning, dengan ayam segala tok nenek. Lupa pada Allah, tak nak mengadu pada Allah ketika kita solat tahajud, meminta pertolongan Allah. Geoffrey William telah menyebut ucapan itu, kalau aku terlupa engkau wahai Tuhan, engkau jangan lupakan aku. Dan hasilnya mereka berjaya menembak jatuh 1,600 jet pejuang Jerman, di mana waktu itu Jerman mula merasakan pukulan maut dalam Perang Dunia yang kedua, apatah lagi ketika mereka tewas di Rusia dalam peperangan Stalingrad, ketika mana musim sejuk, salji yang tebal menyebabkan tentera Jerman banyak yang mati, tidak tahan salji dalam peperangan Stalingrad yang memalukan Hitler. Walaupun ada jasa Hitler dalam peristiwa Holocaust, membunuh 1 juta orang-orang Yahudi, adalah jasa dia. Tapi kita cerita dalam perkara ketuhanan tu. Baik, maknanya orang kafir pun dia reti kadang-kadang kita jauh daripada perkara ini, tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Ta'ala sebut kepada mereka yang kafir, yang durhaka, yang kufur, kami nak sediakan pada mereka, kata Allah, salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kami nak sediakan beberapa rantai dan belenggu serta sa'ira, neraka sa'ir. Tuan-tuan muslimat, dalam ni Allah tidak sebut berapa panjang rantai belenggu tu. Mari kita rujuk surah yang lain. Allah berfirman, khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Surah Al-Haqqah, Suratul Haqqah, surah 69, juzuk 29, ayat 30 sampai 32. Yang tu Allah cerita panjang mana rantai dia. Allah kata khuzuhu faghulluh, pegang dia, ambil dia, kata Allah, puak-puak jahat ni. Summal jahima sallu, kemudian lempar mereka ke dalam neraka, nama dia Jahim. Kemudian Allah sebut akan rantai yang akan mengikat mereka. Allah Ta'ala sebut silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Jumlah ataupun panjangnya rantai yang mengikat ahli neraka, Allah kata 70 dhira'an, 70 hasta. 70 dhira'an,
70 hasta rantai yang akan mengikat tubuh ahli neraka. Bayangkan rantai dari neraka. Allah, apa jadi pada badan tubuh ahli neraka? Rantai dahlah panas. 70 hasta, 70 zira'an faslukuh, ikat 70 hasta rantai. Allah, ya Allah. Satu hasta kita katalah panjang ni 70. Panjang tuan-tuan rantai neraka. Dalam hadis Nabi sebut satu mata rantai neraka, satu mata rantai itu letak atas gunung, cair gunung. Macam mana nak bayang panas dia? 70 hasta rantai membelit, mengikat golongan yang kufur, yang durhaka, yang waktu hidup ikut kepala otak dia, tak mau ikut Islam, tak mau ikut agama Allah, ikut nafsu dia. Siap, tunggulah hampa. Dunia boleh samsing, dunia boleh belagak. Tunggu masa. Kalau kamu dihukum Allah, itulah habuan dia. 70 hasta rantai dari neraka yang mengikat tubuh ahli neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah kita diajar, jangan cari jalan-jalan ke neraka, kerana tidak ada siapa yang boleh menahan akan azab siksaan neraka. Jamratani qadamaihi, Nabi kata 2 butir bara api neraka. Bara saja, belum api. Jamratani isim musanna, 2 butir api bara neraka, 2 butir. Qadamaihi, sebutir bawah kaki kanan, sebutir bawah tapak kaki kiri. Menggelegak otak dia, Nabi kata. Menggelegak otak. Tu panas lagu mana kita nak bayang. Sebab itulah ulama pesan, susah kamu di dunia, kamu tolong bayang susah di akhirat. Maka lenyaplah sedikit kesusahan dunia. Siapa yang tak pernah susah? Semua kita pernah susah dalam keadaan hidup di dunia. Tapi ulama pesan, susah dunia, kamu nak banding susah akhirat, kamu tak mampu nak bayang. Allahu Akbar tuan-tuan. Jangan cari pasal. Jangan kita jadi manusia yang tahu kebenaran tapi pejam mata tak mau ikut. Bayangkan ketika mereka hampir berperang. Dalam kitab sirah yang dikarang oleh Abu Bakar Sirajuddin, seorang mubaligh Kristian yang telah memeluk Islam, nama dia Martin Lings. Dia telah mengarang sebuah kitab sirah berjudul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab warna kuning tebal kitab dia. Seorang Kristian mubaligh yang memeluk Islam. Dia tulis apa? Dia kata kabilah Quraisy siap dah nak perang. Siap dah. Angkat dah senjata, tunggu isyarat daripada ketua-ketua puak. Bani Zuhrah, Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani ni, Bani Adi bin Ka'ab, Bani Tamim, get ready dah nak perang. Kih apa? Kih nak letak Hajar Aswad di penjuru tu. Ketika Kaabah runtuh, ketika Makkah dilanda banjir, dan waktu tu Kaabah tinggi dia setinggi orang dewasa, tinggal hatu runtuh.
So Abu Jahal mesyuarat. Ini nak cerita kebenaran. Abu Jahal mesyuarat, memutuskan dua benda besar. Pertama, mesti lantik seorang arkitek, seorang ketua bagi pembinaan. Mesti ada ketua dia. Nak bina-bina suka-suka tak boleh. Maka mereka melantik seorang lelaki berbangsa Rom, nama dia Bakum. B-A-Q-U-M. Bakum menjadi ketua bagi projek membina semula Kaabah, membaiki semula Kaabah. Nombor dua, kata Abu Jahal, hendaklah wang yang digunakan untuk membina semula Kaabah mestilah dari sumber yang halal, kata Abu Jahal. Tuan-tuan boleh bayang tak warak tak warak Abu Jahal? Sumber halal yang dia tu belum muih dengan haram punya teruk. Tapi dalam bab Kaabah, Abu Jahal beri arahan, duit jangan ambil duit arak, jangan ambil duit pelacuran, tapi ambil duit kita berniaga untuk baik pulih Kaabah, sumber halal. Tuan-tuan boleh bayang tak dahsyatnya mereka hormat Kaabah? Jangan main-main. Punya hebat. Wala Abu Jahal tu sembah berhala, tapi bak Kaabah jangan lawan, kami hormat. Bina sampai Ki Hajar Aswad mula nak perang, pakat berebut. Maka mereka kata beginilah, perang pun tak guna, kita tunggu siapa mula-mula masuk Masjidil Haram. Maka Allah takdirkan melalui pintu namanya Babus Safa. Kalau kita nak pergi sa'i kan, kita akan lalu Babus Safa, pintu Safa. Dari arah pintu Safa itulah Rasulullah masuk. Daripada pintu Safa. Tengok tu dia Muhammad Al-Amin, settle case. Bila tu? Umur Nabi 35, mai Nabi 40. Muhammad ahli sihir, Muhammad tukang tenun, Muhammad ahli sihir, Muhammad tok dukun, Muhammad memecah belahkan perpaduan. Nampak dah kebenaran Muhammad Al-Amin. Mereka tolak dasar Islam. Lingkup. Kita tak mau macam tu, tuan-tuan. Kebenaran tetap kebenaran daripada siapa sekalipun. Kalau benda tu benar, synchronize dengan Quran dan hadis, terima. Kita bukan ta'asub membabi buta. Betul daripada Allah Rasul, kena terima. Bukan kita nak ta'asub buta kepartian apa tak. Betul daripada Islam, no problem, kita terima. Tak betul, kita cakap tak betul, kita sanggah. Begitu hidup. Bukan boleh macam lalang ke sana kemari, tak mau dia. Hidup mesti ada prinsip. Benar-benar, salah-salah. Maka mereka ini dapat habuan kerana mereka tahu kebenaran tapi memilih jalan yang tak betul. Na'udzubillah. Maka dirantai mereka dengan rantai belenggu neraka dan dihumban di dalam neraka. Di dalam surah Al-Haqqah yang dibaca tadi 30 hingga 32, Allah sebut 70 hasta panjangnya rantai dan belenggu itu. Bayanglah orang yang kena handcuff, yang pernah kena gari. Kita tak pernah kena lah, na'udzubillah. Orang yang pernah kena gari, sakit dia tu macam mana? Mereka kata lagi kita nak lepas, lagi dia cengkam. Tu gari. Wallahu a'lam, kita tak pernah rasa. Tu baru handcuff, kaki boleh berjalan lagi. Boleh lagi berjalan. Yang ini belit satu badan. Na'udzubillah. Belenggu, mata rantai
daripada neraka. Takut dengar, ya Allah gembirakan pula. Yang ni dia panggil sunnah Al-Quran, iaitu apabila Allah menyebut cerita neraka, Allah tak nak kita ni takut sampai seolah-olah Allah ni duk sedia neraka aja. Tak mau. Maka Allah kata, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah sebut pula innal abrar, jamak daripada albir, sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan kebajikan akan meminum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Tuan-tuan muslimat, kalau kita buka tafsir, kafur ini orang Arab kenal. Orang Arab zaman Nabi waktu turun ni mereka kenal kafur, iaitulah satu serbuk yang mereka beli daripada India. Begitulah tafsir. So serbuk tu dia campur dengan air, minum dia tu lain macam punya sedap. Tu kafur. Baik, yang ini kafur syurga. Untuk siapa? Innal abrar. Abrar jamak, mufrad dia bir. Salah satu nama Allah Asmaul Husna Al-Bir. Allah ni Al-Bir. Tuan-tuan rojok ayat 27 daripada surah At-Tur. Allah berfirman, innahu huwal barrur rahim. Penutup ayat 27 surah At-Tur, Allah kata innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah itu 28 maaf 28 daripada surah At-Tur. Tuan jangan bimbang, saya ada pemeriksa di sebelah kiri saya, dia akan cek ayat tu, don't worry. 28 surah At-Tur, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya, innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, huwal bar. Huwa al-bar, huwa dhamir ganti nama dia, yakni Allah. Dia tu ada sifat. Apa sifat dia? Al-bar. Dia suka buat baik pada makhluk Allah. Allah gemar buat baik kepada makhluk, terutama kita manusia. Allah suka buat baik. Albir, albar. Jamak dia abrar, orang yang buat baik, ramailah jamak. Allah Albir, nama dia Albir, antara nama Allah Albir. Allah suka buat baik. Kita buat dosa, dia biar. Dia tak cabut nyawa kita, dia biar, supaya kita bertaubat. Baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dia bagi kita musibah, bukan kosong-kosong. Aksiden ke, kaki patah ke, tu tanda dia sayang. Sebab kaki awak tu lama dah tak main masjid. Patah kaki, tergantung di rumah, selalu main masjid. Tapi tak tahu dia boleh duit sikit, tukar kereta baru, rumah baru dengan bini baru. Dia tak main dah masjid. Amboi, Allah tegak dia. Cara mana? Bagi dia aksiden, kereta langgar dengan kereta, patah kaki dia. Menung dia. Dulu kaki inilah rajin ke masjid. Dia mula sedar, tu kasih Allah, tu sayang Allah kepada kita.
Dia bagi kita bankrupt sikit. Dulu banyak duit, bakhil. Zakat tak mau keluar. Zakat perniagaan tak mau keluar. Zakat simpanan tak mau keluar. Allah bagi bankrupt bisnes dia. Tersentak dia. Tu cara Allah. Allah dia tak pernah zalim kita, tuan-tuan. Wa ma zalamahumullah. Allah dia tak ada sifat zalim pada diri dia. Apa dia buat atas kita, semua kebaikan. Betul. Semuanya baik. Kalau kita kaji balik, jumpalah dia punya hikmah. Tak ada satu yang Allah buat tidak elok untuk kita, sebab huwal bar, dia tu baik. Hukum tetaplah lawan dia hukum. Tetapi nak sebut dialah Al-Bar dan dia juga Ar-Rahim dalam ayat 28 itu. Baik. Allah kata, Innal abrar, golongan yang suka buat baik, Al-Abrar, dengan kebajikan, dengan kebaikan, jadi pula golongan fastabiqul khairat, berlumba-lumba pula buat baik. Orang bagi RM1, aku bagi RM10, berlumba-lumba dia. Allahu Akbar. Orang isap rokok daun, aku isap downhill, berlumba dia. Dia lagi power downhill daripada rokok daun. Dia berlumba dalam bab itu. Tuan-tuan, nak sebut bagaimana Allah beritahu orang yang baik-baik ni akan dapat minuman di dalam syurga. Tuan-tuan, kalau kita kaji Quran, ya Allah, punyalah banyak ayat-ayat tentang minuman dalam syurga. Minum arak, minum madu, minum susu, semua ada ayat dia. Cuma saya nak quote beberapa ayat untuk kaitkan dengan campuran ini. Yang ni nama dia kafura, dicampur dengan satu jenis campuran, nama dia kafur. Kafur ni orang Arab kenal. Kafur Abu Jahal tahu. Bila Nabi baca, mereka biasa minum campur dengan kafur yang mereka beli di negara India mengikut tafsir begitu. Dia macam ketui-ketui, mereka pecah-pecah buat serbuk, campur. Kalau kita Milo dinosaur lah, kan, Milo dinosaur, Milo ais, lepas tu tabur dengan serbuk Milo, ni dia. Allahu Akbar. Hampa minum tiap-tiap malam, hospital Kulim panggil hampa. Confirm gula, habis meta, tak boleh baca. Macam anak murid saya di Bukit Selambau, nama Zakaria, panggil Abang Ya. Dia gula dia habis meta, tak ada. Duk gelak situ. Maya gula apa? Habis meta Ustaz, tak ada, tak boleh baca. Tu tibai-tibai serupa tu, teh tarik durian, duk gelak itu, pulut. Kata orang tua ni lah, dah mati kita. Habis meta. Hoi tuan-tuan, sedap Milo dinosaur. Sekali-sekali tak apa. Sekali-sekali tak apa, jangan banyak kali. Tinggi gula, jahanam badan kita. Sekali-sekala tabur, sedut dengan straw kan. Mak Datuk nampak Cina, nampak tembok besar negeri Cina. Dia punya nikmat tak ada ayat, tuan-tuan. Tapi jangan banyak-banyak. Kita biasa minum tabur-tabur, campur-campur. Tapi jangan campur serbuk putih tu jadi Jackie Chan Kung Fu pula. Dia hantam mabuk pula, na'udzubillah. Baik, saya nak bawa 2-3 ayat tentang cerita air minuman dalam syurga dicampur oleh malaikat. Mana ayat nak petik? Surah Al-Mutaffifin. Ayat apa nak start? Ayat 22, insya-Allah. Innal abrara lafi na'im wa in 'alal araiki yanzurun
ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. 22 sampai 28. If I'm not mistaken, kalau saya tak silap 22 sehingga 28. Yes, correct. Disahkan oleh pembantu saya sebelah kiri. 22 sehingga 28 surah Al-Mutaffifin. Mari kita tengok sekejap. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya, inna tauqid, sesungguhnya al-abrar, innal abrara, sesungguhnya golongan al-abrar jamak daripada bir, iaitu yang buat baik, ramailah jamak. Allah kata lafi na'im, innal abrara lafi na'im. Allah tak kata fi na'im, tapi sebelum fa ada harfun lam taukid. Lafi na'im, maknanya mereka betul-betul di dalam nikmat. Tak ada ayat nahbak nikmat dia tu, sebab ada lam sebelum fa. Allah boleh kata aja innal abrara fi na'im, boleh, tapi disebut dengan lafi, ada lam taukid dia panggil, lam yang menguatkan, nak sebut confirm golongan al-abrar nikmat mereka dalam syurga. Allah tak tahu nak habaq. Na'im, dalam syurga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka akan duduk di atas pelamin-pelamin. Allah duduk atas pelamin beradab sesama ahli syurga. Bidadari penuh keliling, ya Allah, ya Tuhan, berhadapan mereka di atas pelamin-pelamin yang disediakan di dalam syurga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, terpancar di wajah mereka satu bentuk keceriaan, apa nak sebut, satu bentuk kegembiraan yang tak dapat kita nak gambarkan. Allah, tuan-tuan, oi, tak dapat nak bayang, kata Allah. Ta'rifu fi wujuhihim, di wajah mereka tu satu bentuk keceriaan, kegembiraan yang tak tahu nak diungkap sebab dah duduk dalam syurga. Allah, apa perasaan tuan-tuan pergi bercuti kan bulan-bulan 12, pergi cuti apa nama ni di Korea ke. Kemarin anak murid saya call, ni hang kat mana ni? Osaka. Mak Datuk cuti sampai ke Jepun. Osaka, kita Laguna ya. Kita Laguna ya. Depa Osaka. Hai, berapa hari duduk Jepun ni? 7 hari ustaz. Bawa semua. Lepas ni pergi mana? Pergi Tokyo. Pagi tadi WhatsApp pula sampai dah Tokyo. Narita Airport Tokyo. Hamboi hampa berjalan sungguh. Tak apalah, saya tak tanya panjang lah cuaca ke apa, tapi selalu gitulah. Fujiyama apa semua kan, gunung yang bersalji. Bila kita tengok first time, kita tengok salji, dapat pegang salji, macam mana memek muka kita? Menangis ke? Sedih ke? Hash, mana ada? Gembira. Tak ada ayat nak sebut kegembiraan. Ai, kita lepas akad nikah pula sekali ya. Kan? Lancar laju.
Tanya rukun nikah, hijab kabul, wali, saksi, on the dot, no problem. Tanya suruh baca khutbah nikah, dia balun sampai khutbah Jumaat sekali. Kan? Lepas tu akad, ijab dan kabul. Sedar ha? Tanya sah, saksi pula RM15, jangan cakap banyak. Kan? Saksi seorang 15 kedah, aku tahulah 7 menantu saya dah. Berapa? 3, 6 dah menantu. Tahulah kita 15 saksi. Tu imam 100 lah. Juru nikah 100. 25 maaf, 25 tu imam 100. So 150. Kena standby lah. So tahulah kitanya 25 sah. Dia kata sah. So tengok muka pengantin lelaki, boy, koyak telinga. Dok pandang pengantin perempuan tu, dok angkat kenin, mampoi, hang tunggu dulu matahari tak jatuh. Hang tengok dok terpa tak ketahuan. Gembira sebab kita dapat nikmat yang tak dapat kita nak bayangkan. Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut ahli syurga tak tahu nak cakap nadharatan na'im, dia punya muka punya seronok. Apa lagi? Yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum daripada bekas yang ada tanda, ada cop. Rahiqim makhtum. Tuan, bila Allah kata yusqaw, bukan yasqu. Ya tu dia marfu'. Apa makna dalam bahasa Arab? Maknanya kita tak gaduh dah nak bangkit pi berjalan, nak pi ambil ayak kat dapur. Tak ada. Bila kata yusqaw, maknanya malaikat bawa. Hang duduk lah. Hang duduklah atas pelamin tu. Hang layanlah dengan bidadari. Sat lagi hang nak apa? Hang teringat ya. Malaikat bawa. Nak teh air. Teh air apa lekeh? Teh air syurga bang. Teh air kedai mamak boleh lah tepi jalan. Ni syurga. Nak sebut bila Allah kata yusqaw, makna kita tak gaduh pi berjalan. Nak makan ke, nak minum ke, duduk situ ya, malaikat mai bawa. Rumah kena berjalan tak? Kena pi kuku tekan. Nak nasi pi rice cooker cedok. Kita kena berjalan. Syurga tak payah. Yusqawna min rahiqim makhtum. Dia akan diberi minum daripada bekas yang ada makhtum, khitam. Khitam makna cop. Khitam nubuah, cop, tanda kenabian, iaitulah daging sebesar penumbuk orang dewasa. Satu riwayat daging sebesar telur burung merpati antara dua belikat Rasulullah. Tu dia panggil khitam nubuah atau khatam nubuah, tanda kenabian. Maka bila Allah kata yusqawna min rahiqim makhtum, makhtum dia jadi maf'ul yang kena buat, makanya minuman tu bekas tu dia ada cop. Oh tuan-tuan, ni pun ada cop. At-taqwa. Tapi kalau orang tak semayang minum ni jadi takwa tak? Dah. Label aja, han tak semayang minum layak apa pun. Tuan-tuan, syurga dia minum sampai tahap tu, bekas minuman dia ada makhtum, ada cop. Allah kata lagi khitamuhu misk. Ya Allah, ya Tuhan, khitamuhu, cop dia miskun. Miskun ialah kasturi. Macam mana nak bayang ni? Gelas tu bekas minum tu ada cop. Cop dia kasturi. Allah, dah layak punya nikmat. Tak tahu nak cakap syurga. Gelas pula ada cop. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
Dan berlumbalah siapa yang nak berlumba, kata Allah. Berlumbalah di dunia, berlumbalah untuk dapatkan ini. Allah tahu, Allah turunkan ayat tu. Kenapa Allah sebut berlumba? Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Tanafas disebut dalam bentuk perlumbaan. Kenapa? Sebab orang Arab dia suka berlumba. Sesuai, mereka faham. Orang Arab suka lumba kuda. Orang Arab suka lumba unta. Dia ada. Maka bila turun ayat tu, kenapa seolah-olah Allah nak kata hampa suka berlumba kuda? Bukan kata Abu Jahal, Abu Bakrin lumba kuda, tetapi bukan atas judi, untuk menguji kekuatan kuda dibawa ke medan perang. Maka mereka mengadakan perlumbaan kuda di Madinah. Allahu Akbar. Ada satu terowong kita nak sampai Masjid Nabawi. Kalau bas kita daripada Makkah nak masuk Madinah, kita dah sampai dah di bumi Madinah. Kita nak masuk laluan hotel kita, ada satu terowong bawah, tak panjang lah. Terowong itulah dulu tempat mereka berlumba kuda dan tempat mereka berlatih main pedang. Situlah dulu. Ngikut tok-tok guru kita di Madinah lah jadi terowong. Mereka lumba kuda untuk test kuda mana kuat nak dibawa perang. Nah, kamu suka berlumba, kenapa kamu tak nak berlumba untuk ke syurga? Ini motivasi. Wa mizajuhu min tasnim. Sampai ayat kait dengan ayat ni. Kalau yang ini campuran dia kafur, maka dalam ayat 27 Al-Mutaffifin, Allah kata campuran airnya adalah tasnim. Nama cecair itu tasnim. Ya Allah, tak saduk gaduh, relax saja. Sebab yusqau, bila yusqau ada orang lain tolong buat. Ada orang lain. Siapa dia? Malaikah. Itu dalam tafsir. Majhulnya apa semua tu panjang lah kalau nak faham di sudut nahu. Makanya kita duduk saja yusqau, kita tak payah pening-pening, duduk saja atas pelamin ayat sampai. Ingat nak minum apa? Sampai malaikat tolong bawa. Allah. Lepas tu malaikat tolong campur pula. Campur pula dengan satu jenis campuran, nama dia tasnim. Allah, campur-campur, kita kata hang goyang sikit, malaikat pun nindia punya goyang. Hang bagi tarik sikit, dia pun tarik buih naik 6 kaki, minum. Allah tuan-tuan, oi, tak mau lagi, tak tahu nak habaq. Akhirnya Allah kata dalam ayat 28 Al-Mutaffifin, Aina yashrabu bihal muqarrabun, adalah minuman itu untuk mereka-mereka yang mereka itu muqarrabun, diminum oleh golongan yang hampir dengan Allah, golongan yang qarib dengan Allah, golongan yang tak putus dengan Allah. Ingat tuan-tuan muslimin muslimat, selalu kita sebut jangan jauhkan diri dari Allah, jangan lempar Allah daripada hidup kita. Apa cerita Allah dulu, ada masalah Allah dulu, mengadu pada Allah, lepas tu barulah minta tolong orang. Allah dulu, jangan lempar Allah jauh-jauh. Dalam ilmu tasawuf itu adalah perbuatan gila, melempar Allah jauh-jauh daripada hidup. Sedangkan nyawa kita, degupan jantung kita, urat yang membawa darah dalam tubuh, semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita lempar Allah jauh-jauh daripada hidup. Alangkah celakanya kita. Jangan. Maka kita mesti jadi muqarrabun, hampir dengan Allah.
Subhanahu wa ta'ala, dengan maksud bukan sekadar ibadah, bukan solat saja yang menghampirkan kita kepada Allah, tetapi datang kadang-kadang dalam bentuk cepat mengadu pada Allah atas segala masalah kita yang takkan habis selagi hidupnya nama dunia. Dia tak ada masalah ni syurga. Itulah tempat tak ada masalah. Maka Allah ajar, berlumbalah kamu untuk masuk ke dalam syurga aku. Maka itu ayat 22 hingga 28, tuan-tuan muslimat, surah Al-Mutaffifin, boleh kait dengan ayat yang ke-5 daripada surah yang kita baca ini, Suratul Insan. Dan minum pula, kata Allah dalam tafsir ini, min ka'sin. Apa dia ka'sin? Piala. Tuan-tuan minum di kedai, tuan minta piala. Mama, teh tarik 3, boh dalam piala. Pengsan mama tu. Mana ada piala, gelas ha? Kita di rumah tibai dengan piala kah? Mana ada? Syurga minum bukan gelas dah, piala terus ambil ke hang. Besar mana tak tahu nak cakap. Dengan lazat dia, dengan arak yang lazzatil lisyaribin, yang lazat bagi siapa yang meminumnya, tidak memabukkan. Air susu, air madu, air putih bersih, ambil minum dengan piala. Kalau dalam Mutaffifin siap copnya kasturi, campur pula dengan campuran nama tasnim, ambil minum hak tu saja. Dah, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Sebab syurga semua nikmat. Minum kerana nikmat, bukan dahaga. Makan dalam syurga bukan lapar, tapi nikmat. Ya Allah, tak nak bodoh. Tak nak kita bodoh. Tu cerita dia. Memang bodoh habis kita. Allah sediakan syurga yang di dunia berbeza. Dunia minum kerana dahaga. Nak tunggu dia dahaga teruk 12 hari bulan 3 1 Ramadan, hampa tunggulah. Mati syahid puak-puak tu, hak jenis tak pernah puasa sunat, 12 hari bulan Mac, hampa tengok depa syahid lagu mana, termasuk laku sekalipun. Sama kita pun, dia punya dahaga, dia punya letih, tak sah cakap. Nak minum lagi, nak minum lagi. Itu yang cari masjid 8 rakaat, terlentang kita kerana keletihan. Nak sebut makan lapar, syurga tak ada. Semua makan nikmat, 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 nikmat. Dah makan jadi peluh, tak ada jadi najis. Sebab tu dalam syurga tak ada toilet. Semua jadi peluh, peluh pula wangi. Ahli syurga cium pula peluh kita wangi. Makan lagi jadi peluh. Tak ada air kecil, air besar tak ada, toilet tak ada, apa tak ada. Itulah syurga, ya Allah. Di dunia toilet 5 kupang. Mahainya yak kencing 5 kupang, tuan-tuan. Oi, nak mandi RM1. Yak kencing 5 kupang. Allahu Akbar. Aduh tuan-tuan, muslimin muslimat, rugilah kalau kita tidak sahut offer Allah. So nak buat apa? Buat baik, jadi golongan abrar. Kita tinggalkan dosa besar, dosa kecil tersangkut juga. Istighfar banyak-banyak, baca Quran, sedekah, leburlah dosa kecil insya-Allah. Mai kuliah, leburlah dosa kecil. Dosa besar jangan buat, insya-Allah syurga. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma janganlah terbiasa-biasa pula dengan sengaja nak buat dosa kecil. Itu tak boleh pula. Cuma kalau dah terbuat, istighfar cepat, insya-Allah. Dosa besar jangan buat, syurgalah kita. Itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Nanti kita sambung ayat yang ke-6, masih lagi berkait
dengan ayat yang kelima, insya-Allah pada tahun hadapan. Bunyi tu tahun depan tapi bulan depan lah, insya-Allah. Sat tuan-tuan, 2024 standby subsidi petrol. 1 Januari akan ada yang boleh isi minyak kuning, akan ada yang terpaksa isi minyak hijau. Tunggu siapa yang kena, tunggu. Siapa nak kena, tunggu. Dia adalah fleet card lah, macam-macam. 1 Januari 2024 bermulalah subsidi bersasar bagi petrol dan diesel. Akan ada yang merasainya, akan ada yang terlepas. Maka hijaulah minyaknya. Allahu Akbar. Yang tu tunggulah. Ada rezeki ada, tak ada satu je. Nak sebut bagaimana kita jumpa tahun depan, bulan depan, dan kita bahas ayat seterusnya yang masih berkait dengan ayat yang kelima daripada surah ini. Allahu Ta'ala a'lam. Cuma nak pesan satu je lah, kes-kes makin meningkat, so ambil safety precaution, no. Agak-agak rasa semacam buatlah check up. Kes semakin teruk, semakin meningkat, walaupun Exco Kesihatan kita yang berhormat Mansur menyebut bahawa hanyalah gejala ringan, 98% gejala ringan dan tidak memberatkan fasiliti kesihatan di hospital di Kedah. Tapi kita mesti ambil safety precaution. Perlu pakai pelitup muka, tuan-tuan pakailah. Perlu rasa nak pergi scan, nak pergi cek, tuan-tuan cek, jangan biarkan. Itu kita punya safety precaution, dan kita mengharapkan ada penurunan dalam kes. So basuh tangan apa semua ni, buatlah macam biasa. Kita kembali kepada prosedur asal kita, dan kita tak nak dah terkepung-kepung, tak mau dah. Minta ampun ya Allah. Kita berlindung dengan Allah. Kita tak nak dah semayang jarak-jarak. Kita tak nak dah tak boleh pergi semayang. Tinggal jawatan kuasa je, paksa lompat pagar masjid, macam-macam. Kita tak mau dah. Nikmat kita dapat ni, ya Allah, kekalkanlah. Tak mau dah kita PKP apa, kita tak ada dah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi negara kita Malaysia. Yang ni dia tak peduli parti dah, dia tak kira siapa. Minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi